حيث وقفت داعما إلى جانب إخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى مطلقا بإذن الله تعالى، لا لليهود ولا للمسلمين ولا للمسيحيين ولا للهندوس ولا للسيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, setelah lama kita tak berjumpa, hari ini kita jumpa lagi dalam saluran YouTube Aqsa Sharif. Seperti biasa, pada hari ini saya akan kongsikan bersama anda perkongsian tentang isu-isu Palestin. Dan sekiranya anda mengikuti apa yang terbaru tentang isu Palestin, memang sangat banyak cerita. Antaranya apa yang berlaku baru-baru ini, di mana Presiden US Joe Biden, beliau menziarahi negara haram Zionis, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Yahudi Zionis. I say again, you need not be a Jew to be a Zionist. Dalam masa yang sama, beliau juga berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Palestin. Dan kalau kita dapat lihat bagaimana pemimpin Palestin Mahmud Abbas daripada zaman Bush lagi, kemudian bertukar zaman Obama, kemudian bertukar zaman Trump, kemudian bertukar zaman Joe Biden, dialah orang yang sama, tak bertukar-tukar. Tapi kalau kita lihat musuh-musuh pemimpin negara haram Zionis sendiri pun bertukar-tukar, daripada Netanyahu hari ini ke Naftali Bennett, kemudian hari ini presiden yang terbaru, saya lupa apa nama dia. Tapi nak cerita kat sini adalah, ini adalah salah satu bentuk sebenarnya bagaimana untuk memastikan pemimpin Palestin dalam keadaan lemah. Beliau mengekalkan kedudukan orang yang sama, supaya apa? Supaya cara pemikirannya adalah cara yang sama, iaitu tidak menentang dan masih meneruskan perjanjian damai dengan negara haram Zionis. Kemudian apabila Joe Biden ini telah tamat mereka punya ziarah di negara haram Zionis dan juga di Palestin, mereka tiba di negara Saudi. Dan ini jugalah seperti yang disebutkan oleh ramai analisis bahawa Joe Biden sebenarnya dia nak bahawa negara Saudi ini untuk berdamai dengan negara haram Zionis. Sebab tu kalau kita lihat apabila Joe Biden sampai di negara haram Zionis, Saudi mengumumkan bahawa laluan udara mereka bebas digunakan oleh sesiapa sahaja termasuk negara haram Zionis. Maksudnya kapal terbang daripada Saudi nak pergi ke Tel Aviv boleh, kapal terbang daripada Tel Aviv nak pergi ke Saudi pun boleh. Dan kalau kita lihat juga perkembangan baru-baru ini, baru semalam atau 2 hari semalam, kita lihat ada orang Yahudi, orang Yahudi Zionis yang berasal daripada negara haram Zionis ataupun negara Israel, menyamar menjadi seorang Muslim dan masuk ke tanah haram. Dan kalau kita lihat video yang beliau sendiri rakam, beliau pergi ke Bukit Arafah ketika orang sedang melakukan ibadah haji. Ini merupakan satu pencemaran terhadap tanah suci umat Islam. Tidak puas mereka mencemarkan bumi Palestin, bumi suci orang Islam, mereka mencemarkan pula tanah haram. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kalau kita berfikir lebih ke hadapan lagi, sebenarnya lagi teruk. Kalau kita lihat pemimpin tanah haram suci Mekah, iaitu negara Saudi punya pemimpin siapa? Muhammad bin Salman dan juga barisan-barisan kepimpinan yang lain. Mereka ini bersekongkol dengan pemimpin Yahudi. Mereka berdiam diri dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi terhadap penduduk Palestin dan terhadap Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan sebenarnya perkongsian pada hari ini saya nak bawakan benda ni sebenarnya. Kalau kita lihat ke belakang lagi, ketika mana kita umat Islam sedang merayakan raya haji ataupun hari raya korban, di sana ketika umat Islam sedang melakukan wukuf di Arafah dan adanya khutbah Arafah, dikatakan oleh ramai para ulama yang menyokong isu Palestin, mereka mengatakan bahawa Saudi telah memilih seorang imam ataupun Saudi telah melantik seorang alim, yang dikatakan alim lah, untuk mengutai khutbah, untuk memberikan khutbah, untuk menjadi khatib ketika hari Arafah. Dan lantikan tersebut merupakan satu isyarat kepada Saudi akan berdamai dengan negara haram Zionis. Dan ulama tersebut ataupun alim tersebut adalah Dr. Muhammad Al-Isa. Dan benda ini bukan disebutkan oleh orang Islam sahaja, ia bahkan disebutkan oleh penganalisis orang-orang Yahudi. Antaranya Ehud Ya'ri, dia berpendapat bahawa Saudi memberikan isyarat jelas bahawa Saudi ini akan berdamai dengan negara haram Zionis dengan membenarkan Syekh Muhammad Al-Isa, iaitu imam Saudi dan juga wakil
Menteri Agama Saudi dan juga Ketua Rabitah Alami Islami, Presiden itu Liga Dunia Islam, menjadi khatib dalam khatib ketika hari Arafah. Penganalisis Yahudi tersebut, Ehud Ya'ri, dia kata apa? Syekh Ali Isa pernah melawat Auschwitz, iaitu tempat berlakunya pembunuhan peristiwa Holocaust, bercakap tentang kesesaran Yahudi pada peristiwa Holocaust, dan juga Syekh Ali Isa pernah menjemput Yahudi ke Arab Saudi dan menyokong wacana perdamaian Yahudi Zionis. Dan bukan itu sahaja, penganalisis Yahudi ini juga menggelar bahawa Dr. Al-Isa yang beri khutbah ketika hari Arafah itu sebagai Syekhus Sohyuni. Syekhus Sohyuni yang bermaksud Syekh Zionis. Dan Times of Israel sendiri memberikan gelaran kepada Dr. Al-Isa the Zionist Imam. Jadi ada orang kata bahawa kita ni benci Yahudi, kita ni benci Ikhwan Muslim, kita ni adalah golongan Ikhwan, kita ni terlebih-lebih menyokong Palestin sampai nak hentam Saudi, sampai kita nak panggil Syekh tu Zionis. Kita bukan orang Islam yang bagi gelaran Syekh Sohyuni ataupun Syekh Zionis kepada Dr. Al-Isa, tetapi orang Yahudi sendiri. Dan ada juga petikan-petikan daripada tulisan-tulisan media Arab yang memberikan kritikan kepada isi khutbah tu sendiri. Tak ada satu pun yang menyebut tentang Masjid Al-Aqsa, tak sebut pun tentang isu Palestin, tak sebut pun tentang orang-orang Palestin yang sedang ditindas, dan tidak sebut pun langsung tentang Masjid Al-Aqsa. Sedangkan tahun ini dan juga tahun lepas menyaksikan begitu hebat serangan dan juga pencemaran orang-orang Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan begitu jugalah dalam khutbahnya tidak disebutkan langsung walaupun sekali tentang Yahudi, yang mana mereka ini menjadi orang yang menjajah negara haram, negara Palestin. Dan begitu jugalah kalau kita lihat dalam banyak ucapan-ucapan Dr. Al-Isa ini, dia mengatakan apa? Kami keluarga Al-Saud bertanggungjawab untuk memulihkan jambatan dialog antara Yahudi dan Muslim serta pembinaan hubungan dengan masyarakat Yahudi. Sementara orang Yahudi dan Arab telah hidup berdampingan selama berabad-abad, adalah menyedihkan bahawa dalam beberapa dekad kebelakang ini kita menjauhkan antara satu sama yang lain, iaitu orang Islam dan orang Yahudi. Ada pihak yang cuba memalsukan sejarah yang berdakwa Holocaust adalah jenayah dahsyat yang semata-mata ia adalah khayalan. Kami menentang pendustaan ini dan sentiasa berdiri di samping saudara-saudara Yahudi. Dan saya katakan jenayah Holocaust tidak akan berlaku lagi, insya-Allah, tidak kepada orang Yahudi dan juga tidak kepada orang Islam maupun orang Kristian. Jadi ucapan ini dan juga banyak lagi pendirian-pendirian lain yang mana saya akan sebutkan sebentar lagi menunjukkan bahawa Syekh Al-Isa ini memang digunakan oleh negara haram Zionis untuk mewakilkan diri mereka, yang mana menjadi hubungan antara negara Saudi dan juga negara haram Zionis. Dan juga ini merupakan satu cara mereka, iaitu menggunakan agama bagi mendapatkan sokongan orang Islam sendiri. Dan tidak asing jugalah untuk saya sebutkan bahawa beberapa persatuan ataupun pertubuhan ulama Islam, tak silap saya ada 10 badan fatwa dan juga badan agama yang diiktiraf, dan dia ditangani oleh 106 ulama yang berautoriti tentang satu bayan syar'i, satu kenyataan syarak yang mengatakan bahawa Saudi wajar tarik balik lantikan Al-Isa sebagai khatib 3 hari Arafah. Dan sebenarnya kenyataan itu panjang. Saya nak ringkaskan beberapa noktah penting tentang kenyataan tersebut. Yang pertama sekali, dia menyebutkan tentang bahawa Saudi apabila memilih Dr. Al-Isa sebagai lantikan khatib hari Arafah ialah hari Arafah, ia merupakan satu perkara yang besar. Dia sepatutnya memilih orang yang jauh daripada aib-aib yang besar. Dia sepatutnya memilih orang yang senang untuk terima dia sebagai khatib hari Arafah dan sebagainya. Tapi kita sambung ke perkara penting yang disebutkan dalam kenyataan tersebut, bahawa Dr. Al-Isa ini dia pernah merasa ataupun mengiklankan, menyatakan rasa sayangnya terhadap seorang rahib Hindu yang bernama Jagi Vasudev, seorang orang besarlah dalam agama Hindu India. Tapi dia seolah-olah melupakan tentang nasib umat Islam yang berada di India, yang mana mereka ini disembelih, mereka ini dibunuh, mereka ini ditindas. Sampai hari ini perkara tersebut masih berlaku. Di manakah kewajarannya untuk kita mengatakan pendekatan kita, rasa sayang kita terhadap orang-orang besar agama Hindu, sedangkan mereka ini di India, mereka ini membunuh orang Islam dan sebagainya. Saya mengatakan dalam konteks
isu ini sahaja. Saya tidak mengumumkan kepada semua orang Hindu. Tidak. Saya mengatakan orang-orang yang melakukan penindasan terhadap orang Islam sahaja. Dan Dr. Al-Issa juga pernah mendoakan mangsa Holocaust. Dr. Al-Issa juga pernah menyuruh wanita Islam Perancis dan juga tempat-tempat lain di Eropah supaya meninggalkan tudung atau tinggalkan negara Eropah. Dengan kata lain, korang ikut saja pemerintah kafir korang untuk tinggalkan tudung, tanggal tudung. Kalau mereka suruh tanggal tu, tanggal tudung ataupun tinggalkan tempat korang tu. Dan juga Dr. Al-Issa juga pernah melibatkan diri dalam Tony Blair punya program, yang mana ia merupakan satu yayasan Tony Blair yang menyediakan program berasaskan pemikiran sekular dan juga pemikiran barat kepada 100,000 pemuda Muslim. Yang program ini memang untuk menanam pemikiran-pemikiran sekular dan sebagainya. Dan Syekh Dr. Al-Issa juga pernah bersama Irina Zuckerman, seorang Zionis yang beriman kepada pembinaan semula kuil Yahudi di Masjid Al-Aqsa. Dan Irina Zuckerman ini terlibat banyak dalam kesatuan Zionis di Amerika. Dan juga banyak lagi lah kenyataan-kenyataan yang saya telah sebut sebelum ini dan juga saya sebut sebentar tadi, yang menunjukkan bahawa Dr. Al-Issa ini beliau adalah individu ataupun tokoh yang diangkat oleh Saudi untuk menjadi wakil kepada Saudi yang menggabungkan antara ataupun yang menghubungkan hubungan Saudi dan juga negara haram Zionis. Jadi kenyataan syarak yang dikeluarkan oleh Syekh Sa'ad Nasir Al-Ghamidi dan bersama 106 orang ulama yang berautoriti yang mendatangi, yang tanda tangan kenyataan ini, dan 10 lagi badan fatwa dan agama yang diiktiraf, mengatakan bahawa mereka menyuruh supaya Saudi melihat kembali lantikan khatib Dr. Al-Issa ketika hari Arafah. Dan benda ini pun dah berlaku 2 minggu yang lalu dan telah berlaku pun khutbah di Arafah, dan Dr. Al-Issa telah memberikan khutbahnya, dan ramailah kenyataan yang dikeluarkan oleh para ulama supaya menyuruh orang Islam untuk tidak solat dalam di belakang Dr. Al-Issa, hanya solat dalam khemah sahaja ketika melakukan manasik al-hajj. Kemudian ada yang suruh mengulangi solat, ada yang macam-macam lah sebenarnya kan, yang mengeluarkan kenyataan. Ala kulli hal, perkara ini sangat memberikan kontroversi lah dalam dunia Arab dan juga dunia umat Islam. Adakah wajar atau tidak wajar umat Islam solat di belakang Dr. Al-Issa? Itu terserahlah kepada pendirian masing-masing. Sebab ada mengatakan bahawa walaupun Dr. Al-Issa ini dipandang seorang yang bermasalah, seorang yang diragui dia punya kemaslahah dia ataupun dia punya haibah dia punya kelayakan dia untuk menjadi seorang imam, tidak cacat daripada masalah-masalah yang lain. Tetapi kalau kita melihat pandangan para ulama mazhab 4 melihatkan bahawa sebenarnya walaupun Dr. Al-Issa ada masalah, berikut setengah-setengah mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, sebenarnya tak ada masalah pun untuk solat di belakang orang yang bermasalah, selagi mana dia tu berakal, baligh dan juga seorang Muslim. Tetapi kalau mazhab Hanabilah, ada yang mengatakan bahawa tidak boleh solat di belakang orang yang fasik. Ala kulli hal, Dr. Al-Issa beliau adalah tokoh yang digunakan oleh Saudi. Beliau ada masalah. Tetapi untuk kita katakan bahawa solat ketika hari Arafah yang diimamkan oleh Dr. Al-Issa itu memang ada masalah fiqhiyah, dan ini bukanlah tempatnya untuk saya tekankan perkara itu. Tetapi saya ingin kongsikan kepada anda bahawa siapakah Dr. Al-Issa ini? Beliau adalah tokoh yang diangkat oleh Saudi supaya menghubungkan hubungan mereka dengan negara haram Zionis. Dan kita sepatutnya menyedari tentang tipu daya ataupun rancangan yang digunakan oleh negara Saudi untuk menormalkan hubungan mereka dengan negara haram Zionis. Kalau kita kembali balik pada tahun 2020, ketika mana UAE, Bahrain dan juga Morocco berdamai dengan negara haram Zionis, apakah reaksi negara Saudi? Mereka tidak menghentamnya, mereka tidak melawannya, mereka tidak mengatakan sebarang kritikan, sedangkan ini adalah perjanjian yang mana menggabungkan, menjadikan mereka satu pasukan antara orang Islam dan juga orang-orang yang menjajah Palestin. Saudi tak keluarkan apa-apa kenyataan negatif tentang itu. Bahkan pada hari-hari seterusnya, ketika khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Abdul Rahman Sudais, isi kandungan khutbah tersebut mengatakan bahawa umat Islam perlu berdamai dengan orang Yahudi. Kalau kita lihat macam mana Rasulullah SAW sendiri berdamai dengan jiran-jiran dia, dengan orang-orang sekampung dengan yang merupakan orang Yahudi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa normalisasi antara Saudi ini adalah satu yang tidak asing lagi, yang tidak pelik kalau ianya berlaku.
Dan kalau ianya benar-benar telah berlaku, apakah respon kita? Kita mengatakan bahawa umat Islam untuk menang tidak perlu pun Saudi, tidak perlu pun UAE, tidak perlu pun Maghribi, tidak perlu pun Bahrain, tidak perlu pun Sudan dan sebagainya. Hanya kita perlukan adalah umat Islam itu sendiri secara keseluruhannya. Orang Palestin sendiri, kita sendiri di Malaysia mempunyai kita mempunyai peranan kita untuk kita lakukan bagi membebaskan Palestin. Janji Allah pembebasan Palestin telah disebutkan dalam hadis, disebut Al-Quran, udusit baina yadaik, kiralah 6 perkara dalam masa yang terdekat, seperti mana sabda Rasulullah SAW, mauti wa fatuhul Baitul Maqdis, kematianku dan juga pembebasan Baitul Maqdis. Okey, ini sahaja fokusnya pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen banyak-banyak kat bawah sekiranya anda ada komen yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.